Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey murid-murid, untuk video ini subjek matematik tingkatan 2 masih lagi bab 6 iaitu bentuk geometri 3 dimensi. Pada video cikgu sebelum ini, cikgu dah terangkan tentang isi padu bentuk 3 dimensi, rumus bagi prisma, silinder, kon, piramid dan juga sfera. Bagaimana kita boleh terbitkan rumus untuk bentuk 3 dimensi tersebut supaya kita boleh cari isi padu setiap bentuk tersebut. Jadi untuk video cikgu ini, pembelajaran kita pada hari ini, kita akan lihat bagaimana untuk menentukan isi padu prisma, silinder, kon, piramid dan sfera dengan menggunakan rumus yang kita dah belajar. Okey, dan kemudian kita nak lihat menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu bentuk 3 dimensi. Okey. Baik, kalau kita perhatikan kat sini, cikgu mula dengan contoh 7 sebab yang ini cikgu terangkan daripada buku teks. Okey, yang ini cikgu crop daripada buku teks. Jadi kamu boleh lihatlah buku teks untuk tajuk bentuk geometri 3 dimensi contoh 7. Okey, cikgu terangkan di sini. Soalannya, hitung isi padu prisma tegak di sebelah. Baik, dia bagi prisma di sini, bentuk prisma. Kita ketahui yang warna merah pekat ini, pink pekat ini adalah tapak dia. Okey. Kalau kita tahu tapak dia, kemudian yang ini adalah segitiga. Perhatikan untuk segitiga. Okey. Kalau segitiga dia hanya bagi yang ni, dia tak bagi tinggi bagi segitiga. Puncak ni sampai ke tapak, nilai dia tak bagi. Dia hanya bagi panjang tapak dan panjang sisi ini. Sisi segitiga ini 5 cm sama juga dengan panjang bagi sisi segi 4 tepat pada kiri dan kanan prisma ini. Jadi kita dah tahu isi padu prisma, formula dia atau rumus dia ialah luas keratan rentas. Luas keratan rentas maksudnya adalah luas pada segitiga ini. Darabkan dengan tinggi. Tinggi itu adalah tinggi antara puncak ke tapak. Baik, sekarang ni nampak luas keratan rentas cikgu dah kata tadi. Kita dah belajar apa itu luas keratan rentas. Kalau tak ingat, tonton balik video yang kita dah belajar sebelum ini. Okey, luas segitiga. Ni ya, luas keratan rentas, kita kena cari luas segitiga. Darabkan dengan tinggi dia. Tinggi untuk prisma ini, okey, yang ni tinggi segitiga. Tinggi prisma kita kira daripada bucu sini ke bucu sini, iaitu 12 cm. Okey, jadi tinggi dah tak ada masalah. Permasalahannya sekarang, untuk cari luas segitiga, kita perlukan tinggi bagi segitiga. Tapi di sini dia tak bagi tinggi segitiga. Jadi kita perlu menggunakan teorem Pythagoras. Okey. Yang ini dikeluarkan semula bentuk segitiga di sini. Okey, 5 ini adalah sisi di tepi. Okey. Tapak dia 8 cm. Kita bahagikan 2. Kita akan dapat 4 di sini. 4 kiri, 4 kanan. Okey. Macam mana kita boleh dapat 3? Kita gunakan konsep teorem Pythagoras. Okey. Ini segitiga bersudut tegak. Yang bertentangan dengan sudut tegak ini adalah hipotenus. Hipotenus dia adalah 5. Sebabkan kita nak cari sebelah sini. Jadi hipotenus 5 kuasa 2 tolakkan dengan 4 kuasa 2. Kita punca kuasa 2 kan. Okay, sebab dia formula dia A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C. Ataupun A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Yang ni kena tengok balik tingkatan 1. Dan banyak kali kita ulang yang ini. Baik, tinggi segitiga, kita selesaikan 5 kuasa 2. Yang lebih panjang ini kita kuasa 2 kan. Tolak dengan 4 kuasa 2. Jangan lupa punca kuasa 2 kan. Kita akan dapat 3. Jadi tinggi bagi segitiga ini adalah 3 cm. Sebab tu kita masuk kat sini. Luas segitiga formula dia setengah. Darab panjang tapak 8. Darabkan dengan tinggi dia iaitu 3. Okey. Jadi darabkan seperti biasa dan kita akan dapat 144 cm padu. Untuk isi padu, cm kuasa 3 cm padu. Pastikan unit yang betul. Okey. Baik, contoh 8 kita tengok pula. Hitung isi padu silinder tegak di sebelah. Baik, dia bagi satu isi padu sebagai silinder. Ketinggian silinder ini adalah 12 cm. Tengok jarak 7 cm ini adalah diameter. Okey, untuk pengiraan rumus silinder, kita perlukan
ukuran jejari, tapi kat sini dia beri ukuran diameter. Bermaksud untuk cari jejari, okey, antara pusat bulatan ke salah satu titik lilitan bulatan, kita perlu bahagikan 2. Diameter ni bahagi 2. Okey, sebab itulah kat sini kita dapat 3.5 cm. Okey, sebab jejari dia 3.5 cm. Ini dia beri diameter. Bahagi 2 dapat jari. Jadi, formula isi padu silinder, luas kerata rentas, darab tinggi. Okey, tinggi dia sama juga macam formula prisma tadi, luas kerata rentas. Okey, kalau untuk silinder, kerata rentas ini adalah bentuk bulatan. Kalau bulatan, formula untuk luas bulatan ialah pi j kuasa 2. Dalam bab 5 kita dah belajar. Sebab itulah formula ni akan dapat pi j kuasa 2t. Pi j kuasa 2 ini, okey, mewakili luas bagi bulatan ini. Tinggi ini, panjang ni lah 12. Okey. Pi masukkan 22/7. Jejari tadi cikgu dah cakap, diameter 7 bahagikan dengan 2, kita akan dapat 3.5. Darab 3.5. Kenapa darabkan 2 kali? Sebab sini kuasa 2. Okey. Darabkan dengan 12 iaitu tinggi dia. Tekan kalkulator, gunakan tanda kurungan untuk pecahan ini. Okey, darab 3.5, darab 3.5, dapatkan jawapan dia dulu. Barulah darabkan dengan 12. Hati-hati sebab ini ada tanda pecahan. Kalau guna kalkulator, gunakan tanda kurungan. Jangan terus masuk tanda kurungan, masukkan semua nilai ni, salah. Okey, yang ini hanya untuk tunjukkan cara penyelesaian dalam buku ataupun dalam kertas soalan. Tapi untuk guna kalkulator tak boleh terus tekan ikut yang ini. Okey, selesaikan satu persatu. Baik, kita pergi tengok contoh 9. Hitung isi padu kon tegak di sebelah. Okey, kon. Okey. Isi padu kon, cikgu dah ajar 1/3 darab luas tapak darab tinggi. Ingat tak yang cikgu cakap? Satu kon yang sama ini, darabkan 3 kali, tuangkan pasir dalam bentuk silinder. Kita akan memenuhi silinder tu. Itu video yang lepas. Sebab tu kita gunakan 1/3. Okey, 1/3 luas tapak, iaitu luas tapak kon ni lah bulatan ini. Sebab itulah luas tapak bulatan pi j kuasa 2. Sama juga macam tadi silinder bulatan, luas dia pi j kuasa 2. T adalah tinggi daripada puncak ke tapak. Okey, kita masukkan nilai 1/3 darab pi 22/7. Jejari dia dah beri. Okey, daripada pusat bulatan ke lilitan bulatan 7 cm. 7 darab 7 sebab apa? 7 kuasa 2. Darab T, tinggi. Okey, soalan ni kita tak perlu gunakan teorem Pythagoras. Sebab dia dah bagi kat sini tinggi dia 12 cm. Jadi ganti masukkan nilai sahaja. Gunakan kalkulator. Selesaikan dan kita akan dapat 616 cm padu. Okey, kita tengok pula hitung isi padu piramid tegak. Okey, ni sekarang piramid, kita ada tapak bentuk segi 4 sama. Okey. Kalau macam mana nak tahu dia segi 4 sama atau segi 4 tepat, perhatikan soalan. Okey, biasanya kalau segi 4 sama, dia akan tandakan macam ini. Tanda panjang yang ini. Kenapa nilai dia 1, 1, 1, 1? Maksudnya, sini 4 cm, sini pun 4 cm, sini 4 cm, sini pun 4 cm. Maksudnya ini adalah segi 4 sama lah sebab setiap sisi dia panjangnya sama. Jadi formula untuk isi padu piramid kita gunakan 1/3 darab luas tapak. Yang inilah segi 4 sama darab tinggi. Jadi tak ada masalah. Tinggi dia dah beri 3 cm di sini. Dari puncak sampai ke bawah sini 3 cm. Jadi apa perlu kita buat? Ganti masuk nilai 1/3 darab 4 darab 4. Okey, untuk tapak ini darabkan dengan tinggi. Dah dapat 16 cm padu. Begitu. Okey. Yang penting ingat, kita kena tambah untuk kon tadi pun 1/3. Piramid pun 1/3. Okey. Tapak dia kalau kon, luas tapak untuk bulatan. Kalau piramid, luas tapak dia adalah sisi 4. Okey. Sebab tu formula dia gunakan luas tapak sebab tapak ni berbeza-beza. Okey.
Formula dia sama, 1/3 darab luas tapak darab tinggi bagi kon juga kan. Tapi tengok luas tapak kon bentuk bulat. Kita guna pi j kuasa 2. Kalau yang ni panjang darab lebar. Sebab apa? Dia sisi 4. Okey. Baik, kita tengok seterusnya. Contoh 11. Hitung isi padu sfera berjejari 7 cm. Okey, ni senanglah. Masukkan formula kita dah tahu 4/3 pi j kuasa 3. Jejari pun dia dah beri. Gantikan masuk je lah nilai 4/3 darab 22/7 darab 7 darab 7 darab 7. Kenapa darabkan 7 3 kali? Sebab j kuasa 3. Jejari dia 3 kali. Okey, kita akan dapat nilai yang banyak lah. Sebab operasi darab ni pun banyak. Okey, dapat 1437.33 cm padu. Pastikan unit betul. Okey, kita tengok contoh 12. Baik, untuk sfera ada lagi satu soalan yang famous. Dia suruh cari hitung isi padu hemisfera. Okey, hemisfera ni bermaksud satu sfera tu dipotong dua. Bahagian atas ni saja. Ni bentuk hemisfera. Kamu kena ingat hemisfera. Okey, kalau dia kata 1/4 daripada sfera, maksudnya daripada satu bulatan tu kita bahagi 4, kita ambil satu bahagian saja. Kalau namanya 2/4, ini maksudnya 2/4 sfera lah. Okey, setengah daripada sfera. Okey, iaitu kita panggil hemisfera. Dia berkata jejari 5 cm. Berikan jawapan dalam 2 tempat perpuluhan. Jadi kat sini untuk hitung isi padu sfera, kita kena 1/2 lah, sebab setengah kan. Setengah darab daripada isi padu sfera. Satu bulatan lengkap, kita bahagikan 2. Sebab tu setengah darab isi padu sfera. Setengah darab 4/3 pi j kuasa 3. Okey, kita selesaikan 1/2 darab 4/3 darab silang, kita akan dapat 2/3 pi j kuasa 3. Barulah kita ganti masuk nilai yang diberi. Pi 22/7, jejari 5 darab 5 darab 5. Maka kita akan dapat 261.990 cm padu. Jadi, kena faham. Kalau hemisfera, kena darabkan dulu dengan setengah. Okey, jangan guna terus 4/3 ni. Sebab ini bukan satu bentuk sfera yang lengkap. Ini setengah. Jadi, 1/2 lah. Okey, kalau dia hanya bagi sebahagian, dia tutup sini, dia bagi 1/4. Kita buatlah 1/4 darab isi padu sfera. Baik, yang terakhir kita tengok penyelesaian masalah melibatkan gabungan isi padu bagi berbagai bentuk geometri 3 dimensi. Salim seorang pengusaha aiskrim secara kecil-kecilan. Dia menjual aiskrimnya dalam bekas seperti raja di bawah inilah. Okey, sasaran dia untuk menjual 10,000 bekas sebulan. Jadi berapa liter yang diperlukan dalam tempoh sebulan? Bundarkan kepada liter yang hampir. Jadi kat sini ada kon, ada silinder. Okey, silinder tinggi 6, diameter bulatan 5 cm. Dia bergabunglah, maksudnya tapak bagi kon ini sama dengan tapak bagi silinder. Jadi kat sini kita kena rancang strategi. Kita kena cari dulu berapa isi padu satu bekas. Barulah kita cari untuk 10,000 bekas. 1 liter bersamaan dengan 1000 cm padu. Okey, kita selesaikan. Kita cari dulu isi padu silinder pi j kuasa 2t. Dia dah bagi diameter. Diameter tadi kita 5 bahagikan 2 tu dapat jejari 2.5 cm. Okey, tinggi bagi silinder kita dah tahu 6. Selesaikan ikut formula ini, dapatlah yang ini. Kemudian isi padu kon pun sama, masukkan nilai 1/3 pi j kuasa 2t, ganti masuk nilai. Okey, sama juga jejari yang sama sebab bulatan dia berkongsi dengan tapak bulatan untuk silinder berkongsi dengan kon. Jadi sama je lah. Tinggi pun dia dah bagi, kita akan dapat nilai D. Jadi maka isi padu bekas tambahkan 22, kita akan dapat 144.05 cm padu. Untuk cari isi padu 10,000 bekas, ini baru satu bekas. Kalau nak cari 10,000, darabkan je lah dengan 10,000. Maka dapatkanlah jawapan dia. Dia perlukan 1,440,505 cm padu bagi untuk ni lah, untuk aiskrim tadi. Okey, yang ni membuat kesimpulan, dia nak cek saja jawapan betulkan atau tidak. Yang penting kita tambahkan. Kita dah tahu setiap formula, kita masukkan. Itu saja, terima kasih semua.
Assalamualaikum.